المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود البطاني وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Bermula asal yang kedua pada perbuatannya, pada muamalahnya serta hambanya. Ada kalanya daripada pihak khauf, yakni perintahnya yang amat luas hukumnya, barang yang sekendaknya atas hambanya. Pertama-tamanya iblis. Maka adalah ia duduk mengerjakan ibadat bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala 80,000 tahun. Maka tiada tinggal pada barang yang dikata orang satu tempat tapak kaki melainkan dan sujud ia bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala padanya. Kemudian maka meninggal ia akan satu suruh. Maka dahulu akan dia daripada pintunya dan dipukul dengan mukanya ibadatnya yang 80,000 tahun. Dan dilaknatnya akan dia hingga hari kiamat. Dan janjinya akan seksa yang amat pedih selama-lamanya. Hingga diriwayatkan Rasulullah SAW ara Jibril muta'alliqan bi istaril Ka'bah wa huwa yasruqu wa yaqul ilahi la tughayyir ismi wa la tubazzil jismi. Aku lihat akan Jibril bergantung dengan tirai Ka'bah. Padahal ia menjerit-jerit dan bersumpah ia, hai Tuhanku, jangan kamu ubahkan namaku dan jangan kamu tukarkan rupa tubuhku. Sambung lagi tuan-tuan berkaitan iaitu Aqabatul Bawa'is. Satu Aqabah yang perlu kita daki. Aqabah ni bukit. Diibaratkan oleh Imam Ghazali untuk makna jadi hamba Allah Ta'ala, dia perlu mendaki 7 bukit. Ya, bukit pertama bukit ilmu, kedua bukit taubat atau gunung bukit taubat, Aqabatul Taubah. Ketiga Aqabatul Awaid, keempat Aqabatul Awaid. Sekarang ni kita bicara Aqabatul Bawa'is. Satu bukit yang didaki untuk membangkitkan semangat kita untuk mengerjakan taat. Kalau kita tak lepasi bukit ni, kita malas nak buat ibadat. Tak bersemangat, tak bersungguh-sungguh. Kita leka dengan benda yang sia-sia. Bukit itu dinamakan Aqabatul Bawa'is. Kita perlu memiliki 2 sifat, khauf dan raja. Khauf ni takut, raja ni harap. Mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala, berjuang sungguh-sungguh.
takut apa yang akan berlaku di hadapan kita nanti, kita buat kerja Islam sungguh-sungguh. Jauhi maksiat. Ada orang tanya kenapa sahabat kita Palestin tu bermati-matian. Dia dua aja, sama ada mati ataupun menang. Dua ya. Ishkariman atau syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Jalan tiga tak ada. Israel dia isytiharkan di bangsa-bangsa bersatu, dia ada satu peta baru untuk Palestin. Semua Palestin tu dia punya. Di manalah orang Palestin nak duduk di mana? Jadi bagi dia dua aja. Sama ada berjuang sampai mati ataupun menyerah kalah gitu ya. Nah, jadi orang yang ada maruah bagi dia baik mati berdiri pada mati duduk. Ishkariman atau syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau tak berjuang, jadi inilah, jadi hamba kecacai orang. Dia yang ajak kenal. Berjuang terus pada kaki punya pertolongan dan yang ketiga nanti dia akan terletak akibat yang akan diterima. Bagi mereka yang tidak berharap bagi mereka yang tidak takut kepada Allah ada harapan yang dia akan diterima. Maka Musannif rahimahullah ta'ala bermula asal yang kedua. Apa dah selesai yang kedua. Bermula asal yang kedua ada perbuatan yang perbuatan terhadap hamba-hamba ya. Dan pada muamalah ni bagaimana Allah Ta'ala melakukan terhadap hamba-hamba ni. Muamalah dia kepada Tuhan serta hamba-Nya, hamba Allah. Ada daripada pihak yang benar. InsyaAllah ni, ada budak yang
kesalahan orang. 50,000, 80,000 tahun. Banyak. 80,000 tahun tak jadi penghulu dalam itu dan itu. Sama dia hebat. Kami tak ada bila keluar pada mulut kita, itu nama Siddatul Hudud. Bersangatkan Allah. Allah ayat ini. Aku lebih berada. Kalau tadi lupa, ya kalau Allah ini. Keluar kata. Bola membesar daripada ujung kita ujung. Ya Allah kita sudah abah lihat. Wastak daro jadi takabur. Waqala dan minal kafirin jadi kafir. Mula ujung. Bagi siapa ujung. Bagi takabur. Ya sekali kafir. Kalau ada penyakit-penyakit juga kita jangan sampai terlalu membawa kita pukul kepada Allah. Kadang-kadang kita tak azab dia. Kita boleh juga kita buat. Tapi kita buat kita. Tadi kita bunyi takut. Jadi bang, jangan jaga diri kita. Janganlah kita terlampau sombong. Asal ego. Sebab macam mana muamalah Tuhan. Tuhan ada hamba yang nama Aziz. Ya, ada kalau dia daripada Tuhan kau. Jadi bagaimana muamalah Tuhan kita dalam diri.
Iblis ni 80,000 tahun. Bagi orang kita nak bangga dengan ibadat kita. Dia lagi lagi. Ibadat ni tak lagi orang-orang. Maka jangan berikan pada barang yang menjadikan orang satu tempat dapat satu melainkan dia berkaitan sujud dia bagi Allah Subhanahu wa taala padanya. Pada tempat di dalam dunia ni bukan tempat sujud penuh dengan sujud. Di mana-mana bekas sujud. Kaki kena tak ulama bukan sujud dia, bukan sujud dia. Jadi dia sujud bagi Allah Ta'ala padanya. Maka dia akan berada. Allah panggil dia dia. Dia tukar nama dia. Bagi nama azan dia tukar dia sebut. Aduh. Tuan, dia yang 80,000 tahun. Itu yang aku suka tu. Dia orang yang tak tahu lah. Ya Tuhan tak ampun. Aduh. Macam kita buat. Salah kita buat. Cuma kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ini 80,000 tahun. Maka dahulu akan dia daripada pintu dan dipukul dengan mukanya ibadatnya yang 80,000 tahun itu. Dilaknatnya akan dia hingga hari kiamat. Itu dia lah. Berlaku kat dia. Satu kesalahan dia buat, maka Allah balas tuan-tuan sekalian bagi dia. Kalau ibadat tu dia hempuk ke muka dia. Maka ada kita takabur. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah tak suka orang sombong. Al-mutakabbir, al-kibriya'u, ridai. Kibriya ni rida. Rida dah ni kan orang bukan kat sebai kat bau tu panggil rida. Kan selendang aku. Rida tu selendang aku. Siapa ambil pakai, aku umbah dia masuk neraka. Iblis berpakaian dengan pakaian rida. Yang mengambil sikap sombong tu dia buh pada diri dia. Aba wastakbar. Dia sombong. Allah benci orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci, Allah tak suka orang sombong. Sebab itu jangan ada sombong dalam diri. Sifat dengan tawaduk. Sifat sombong ni kata ulama menyebabkan kita liar daripada Allah. Tapi kalau kita bersifat dengan tawaduk, menjadikan kita jinak. Kita jadi orang jinak dengan Tuhan. Hati ini jaga ingat Tuhan. Jaga nak beribadah kepada Tuhan. Sebab kita ada sifat takabur. Allah sayang orang yang bersifat tawaduk. Maka Allah buka pintu berjinak-jinak dengan dia. Kita dapat berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Lepas baca Quran tak lagi nak berzikir. Lepas berzikir nak selawat. Lepas selawat lagi nak bayar Tuhan. Tuhan ada saja ibadat dia. Sebab itu hatinya dibuka luas oleh Allah. Sebab dia bersifat dengan sifat tawaduk. Jadi kalau kita sifat sombong, takabur, menjadikan hati kita liar, tuan-tuan. Payah nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kita penuh ada sifat takabur ni berubat cepat-cepat. Buang takabur itu supaya dapat sifat tawaduk masuk dalam diri. Selama mana kita menunjukkan tawaduk untuk masuk dalam hati. Ma ja'alallahu lirajulin qalbayni fi jawfi. Allah tak jadikan dua hati dalam satu dada. Bila hati
hati ni penuh sifat takabur, tawaduk tak boleh masuk lagi. Bila tawaduk tak boleh masuk, hati kita nur tak masuk, hati kita gelap lagi. Gelap gelita, teraba-raba mencari jalan kebenaran. Sesat. Bukan sakat dia sesat, tidak menyesatkan orang lain. Jadi macam iblis. Dia tak puas hati, nak masuk neraka seorang. Aku akan heret anak cucu Adam masuk neraka bersama-sama aku. Aku akan sesatkan mereka daripada arah utara, selatan, timur dan barat. Depan, belakang, kiri, kanan, semua dia nak sesatkan. Allah kata sila. Tapi itulah dia sejarah lebih kurang iblis. Zaman Nabi juga, zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata dia. Allah Ta'ala ni sampai bila? Takkan tak mau minta ampun kepada Tuhan tu? Dia kata cuba tanya Tuhan apa syarat? Syarat iblis tanya apa syarat nak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab dia dah kena laknat Allah. Nabi Sulaiman tanya Allah. Allah kata pergi sujud kubur Adam. Pergi sujud kubur Nabi Adam tu. Iblis kata masa dia hidup pun aku tak sujud. Takkan dia mati aku nak sujud. Dia kerai kepala lagi. Dia kata iblis tu. Dia pandai jawab. Aduh, tak tahu lah tuan-tuan. Betul juga cara logik dia cakap kan. Masa Nabi Adam hidup baru tak sujud, takkan Nabi Adam mati aku nak sujud. Mampu lah. Jangan. Kita hilang ujung jalan atau bagi tengah jalan. Jangan kena mereka kerja bodoh. Ada. Maka dilaknatnya akan dia hingga hari kiamat. Dan janjinya akan dia akan seksa yang amat pedih selama-lamanya. Melayakkan Rasulullah SAW. Dilaknat oleh Allah sampai bila-bila. Akan menerima azab Allah Ta'ala yang dahsyat. Satu saja benda yang dia buat tu. Nabi kata apa? Ara Jibrila muta'alliqan bi istaril Ka'bah. Ara Jibril, aku melihat Jibril alaihissalam muta'alliqan, yakni dia ni apa ditengok iblis ni duk berpaut bergantung bi istaril Ka'bah, dengan kelambu Kaabah. Aku nampak satu hari Jibril tu duduk bergayut di kelambu Kaabah. Tu dia. Wa wa yasruqu, menjerit-jerit. Kan? Jibril ni menjerit-jerit. Wa yaqul, sambil berkata, Ilahi, ya Allah Tuhanku, la tughayyir ismi, jangan engkau tukarkan nama aku. Wala tubaddil jismi, jangan kau ubah jasadku, batang tubuhku. Ini makna merujuk kepada iblis lah. Nabi satu hari melihat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, bergayut di kelambu Kaabah sambil menyerit, ya Allah Tuhanku,
Jangan kau ubah namaku. Jangan kau ubah jasadku. Siapa yang Allah ubah nama ni? Iblis lah tu. Asal nama bagus-bagus. Langit ketujuh nama Azazil. Allah tukar nama Iblis. Yang bagi nama Iblis ni Allah bagi dia. Pasal derhaka pada Allah Ta'ala. Sampai Tuhan tukar nama dia. Siapa yang Allah tukar dia ni tubuh badan dia? Iblis. Rupa dia cantik. Bila dia derhaka pada Allah, Allah tukar rupa dia cukup huduh. Cukup huduh. Jadi makna kata Jibril ni alaihissalam merayu-rayu pada Allah. Ya Allah Tuanku, jangan kau ubah namaku, ubah rupaku. Makna janganlah kau laknat aku macam kau laknat apa nama Iblis tu. Maksud dia macam tu lah. Punya takut Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itulah cerita hadis tu. Punya takut. Allah kita pun kena takutlah tuan-tuan. Jangan duk anggap Tuhan ampun. Betul lah Tuhan ampun lah. Tapi lah Tuhan tak ampun. Dia nak buat apa? Bila kita fikir nak buat benda tak elok, fikir. Iblis satu yang silap. Sampai jadi macam tu. Kan? Kita jangan permudahkan dosa tuan-tuan. Jangan permudahkan. Takut-takut kita duk permudahkan dosa, mati tengah buat dosa. Kacau. Jangan. Tambah pula kita tiga selenda kita ni. Dah tiga selenda dah mati ni. Tengah buat benda pelik, mati terus. Aduh, betul. Saya sebut benda ni bukan apa. Baru-baru ni saya pergi satu masjid tuan-tuan. Buat kuliah. Masjid tu lama dah saya buat kuliah. Depan masjid tu ada hotel. Depa di masjid tanya saya, Ustaz tak baca surah Abang lah. Dia kata, saya tak baca dah surah Abang lah ni. Duk tengok dalam handphone tu lah, tak ada berita-berita apa. Allah Ustaz. Yang kena tangkap tu, yang perempuan tu, orang panggil nenek lah. Cucu ada, semua ada. Dengan seorang lelaki, orang panggil Tok Wan ni pun. Laki-laki umur 70, yang perempuan umur 60 lebih. Tua-tua pun buat kerja mengarut. Aduh. Takutlah tuan-tuan dunia akhir zaman ni. Takut kita tuan-tuan. Boleh tuan-tuan bayang orang tua pun buat panggil. Kalau orang muda je lah. Hancur dah dunia ni tuan. Kita sedang berada di zaman yang cukup mencabar. Tak jaga diri sungguh-sungguh tak tahulah. Ya Allah. Jadi timbul rasa takut. Minta Allah Ta'ala pelihara kita. Kita jaga diri kita. Tak mahu terlibat benda tak elok ni. Tak mahu lah. Ini kata dinamakan sebagai khauf ataupun takut. Itu dia. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Habislah cerita Iblis tu. Tengok bagaimana muamalah Tuhan. Apa yang Tuhan laku kepada hamba-Nya yang bernama Azazil. Kan? Macam mana Allah lakukan. Kita fikir-fikir tu timbullah ketakutan atau khauf dalam diri kita. Itu dia. Kemudian bahwasanya Adam yang ia Safiyun. Gelaran dia Safiyun. Allah. Gelaran orang bagi kat Nabi Adam ni Safi. Bersihlah, cuci. Dan nabinya, dia seorang nabi salawatullah alaihi. Nabi yang diselawat ke atasnya. Yang dijadikan ia dengan tangan kudratnya. Bukan kejadian macam biasa tuan-tuan. Mak tak ada, pak tak ada. Dijadikan dengan kekuasaan Allah, bukan jadi pada benih. Badi air mani macam kita ni jadi pada air mani. Allah jadikan Adam dengan tidak ada mak, tak ada bapa, dengan kuasa Allah Ta'ala. Jadi hebat Adam ni. Manusia yang pertama. Dan sujud baginya malaikatnya yang menanggung akan dia. Malaikat sujud. Bila disuruh sujud. Usjudu li Adam. Semua malaikat sujud. Kecuali Iblis.
Kita ada malaikat sujud kat kita. Seorang Safiyullah dijadi dengan kuasa Allah, bukan daripada benih, bukan pada ayak mani. Dijadikan dengan kuasanya dan sujud semua malaikat kepada dia. Itu dia. Dan sujud baginya malaikatnya menanggung akan dia di atas tengkok mereka itu kepada kampungnya, dibawa Adam ni ke kampung akhirat di syurga. Dan ditolak akan dia dengan memakan satu makanan yang tidak diizinkan baginya pada berjiran. Jadi bila dia makan, dia langgar satu perintah Allah dengan makan buah kayu yang dilarang oleh Allah, Allah campak dia ke dunia ni. Kan? Asalnya berjiran dengan Allah Ta'ala. Bila langgar perintah Allah, Allah tolak dia, tak boleh jadi jiran aku. Tak boleh jadi jiran Allah, berjiran dengan Allah Ta'ala. Duduk di syurga, nak makan apa, niat aja dapat. Langgar satu je perintah Allah, Allah tanggalkan pakaian dia, pakaian syurga, turun ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kita tengok apa yang berlaku pada Nabi Adam. Ya. Di atas tengkok mereka itu kepada sekampungnya. Mana tak ditolak sekampung, duduk sekampung dengan Tuhan. Bukanlah makna Tuhan tu dah kampung. Ibarat kata dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah makna kata hantar dia ke dunia kerana melanggar satu perintah Allah. Ditolak akan dia dengan memakan satu makanan yang tiada diizinkan baginya pada berjiran. Tak boleh jadi jiran Allah, pergi makan benda yang Tuhan tak izin. Maka diseru bahawa dia dapat berjiran akan daku, orang yang menyalahi akan daku. Sampai Allah berkata, orang yang menyalahi perintahku tak layak berjiran dengan aku. Maksudnya macam tu. Tak boleh berjiran dengan aku, orang yang menyalahi kehendak aku. Dan menyuruh malaikat menanggung akan perintah perutusannya itu, bahawa menghalau akan dia kepada satu langit, hingga dijatuhkan dia ke muka bumi ni. Langit ketujuh turun sampai langit ke bawah, hantar ke muka bumi. Satu je buat silap. Dengan satu kesilapan saja tuan. Satu perintah Allah dia tak ikut, maka dihalau daripada syurga. Turun langit turun sampai turun ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan tiada diterima akan taubatnya pada barang yang diriwayatkan hingga menangis akan demikian dosa itu 200 tahun. 200 tahun menangis, minta ampun di atas kesilapan. Allah tak terima taubat dia. Hingga ada riwayat kata 250 tahun baru Tuhan terima taubat dia. Allah ajak dia berdoa. Kata tok guru saya, Allah perintah dia berpuasa. Dekat nak terima tu 3 hari puasa. 13, 14, 15 hari bayat, hari putih. Itu puasa Nabi Adam. 13 bulan Islam kan. 13 tu bulan cerah tu. 14 lagi cerah, 15 lagi terang. Itu panggil hari bayat. Wajib bagi Nabi Adam, kita sunatlah. Puasa 13, 14, 15. Bila Nabi Adam buka puasa, hari yang ketiga tu, Allah ampun dosa dia. Dosa Adam. Berapa lama? 250 tahun. Duk menangis. Minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi Adam malu. Besok di Padang Mahsyar, tuan-tuan, kita pergi jumpa. Mula-mula kita ramai-ramai. Duduk di Padang Mahsyar tu, peluh. Allah peluh dengan zakat, tuan-tuan. Matahari panas ke main.
Pokok satu pun tak ada. Tempat bayangan satu pun tak ada. Melainkan naungan arash. Tuan-tuan, panas yang amat terik. Peluh ikut. Keluar tubuh badan kita ikut kadar dosa masing-masing. Lagi banyak. Dosa kita lagi banyak peluh. Peluh ni pula kata Rasulullah SAW. Kalau setitik jatuh ke bumi hari ni. Satu dunia tak boleh makan baunya hanyir yang amat sangat. Ada yang peluh sampai tumit, ada peluh sampai ke lutut, ada peluh sampai ke pinggang, ada peluh sampai ke dada, ada yang lemah dalam lautan peluh. Ramai-ramai bicara Nabi Adam. Minta tolong Nabi Adam, tak tahan dah ni. Adam kata, aku pun tak tergamak nak menghadap Allah Ta'ala. Aku pun ada buat silap. Allah larang aku makan buah kayu tu, aku pergi makan. Malu. Pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun malu. Masa anak dia nak tenggelam, dia bagi tahu, ya Allah, anak aku, ya Allah. Tuhan kata, aku tahu lah ada. Kan aku tak tahu. Tapi dia bukan orang Islam. Kan dia orang beriman. Orang beriman kan naik kapal kamu. Aduh. Satu Nabi pun tak berani. Melainkan Nabi Muhammad SAW. Menangis depan Allah. Ya Allah, ummati, umatku, ya Allah. Umatku, ya Allah. Barulah tuan-tuan Allah izin Nabi kita syafaatkan kita. Umatnya Muhammad SAW. Maka baru dibuka timbang tara. Timbang dosa pahala. Mana yang amalan banyak masuk syurga dulu. Umat Nabi Muhammad datang lewat masuk syurga dulu. Tu di antara kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 200 tahun dan menghubungkan dia dengan daripada kehinaan dan bala yang menghubung dia. Bila turun ke dunia tu macam-macam benda dia kena hadapi. Nabi Adam ni masa duduk di akhirat, duduk di syurga, nak makan apa semua ada niat ya. Nah, turun ke dunia nak makan nasi kena tanam padi. Kan senang nak tanam padi. Bukan tanam hari tu berbuah. Nak makan apa? Semua kena tanam. Ada padi, ada beras. Kena tumbuk pula, nak dapat padi tu kena buang kulit. Lepas tu nak kena masak nasi. Nak masak kena ada api. Masa tu bukan ada lighter ni. Kena katuk batu, kena impun kayu. Bukan senang tuan-tuan. Periuk belaga duduk mana? Nak kena buat periuk pula, buat pinggan. Oh, bukan senang tuan. Payah hidup ni, bukan senang. Satu silapnya. Maka akhirnya akibatnya menanggung macam-macam kesusahan. Kan? Aduh. Itu barang bala, barang yang menghubungkan dia. Dan tinggal zuriatnya di dalam tuntutan yang demikian itu selama-lamanya. Meninggalkan zuriat generasi kita ni semua daripada Nabi Adam. Bergaduh sama sendiri, berkelahi. Habil, anak dia semua tu. Aduh. Inilah tuan-tuan yang berkaitan dengan satu silap. Dia akan membangkitkan macam-macam benda yang berlaku. Jangan buat banyak kesilapan. Apa yang berlaku di Palestin mengajar kita. Hari ini saya duduk baca dalam Facebook tu, bukan semua ayat Malaysia solid sokong Palestin. Yang sokong Israel pun ada. Budak-budak bawa senapang pergi sekolah. Senapang mainan. Mereka bising. Yang mereka tu boleh lambang roket boleh pula. Dengan senapang tembak mati seorang. Roket berapa orang. Dia tembak orang tu mati beratus-ratus. Boleh mati. Tak kacau lah. Orang boleh nak kacau budak-budak main senapang membisin. Apa benda ni. Untuk kita berhati-hatilah masa depan tuan-tuan. Jangan main-main. Bukan semua yang marah Israel. Yang sokong Israel pun ada. Kan jauh dekat dengan kita ya. Tak jauh mana. Saya paling takut siapa tuan? Ada orang tulis dalam artikel. Orang buat kajian.
Pasal apa? Serbia ni ketika bergaduh dengan Bosnia, ingat tak? Sekitar tahun 80-an. Awal tahun 90-an. Macam mana tuan-tuan sekalian? Orang Serbia buat pada orang Bosnia. Orang pun heran. Serbia, Bosnia ni macam kita sini lah. Duduk satu taman dengan berbagai-bagai bangsa, aman, damai. Dia pasal sana macam tu. Dia orang pula kulit putih. Sama yang lebih kurang. Cuma beza agama. Tiba-tiba jadi insiden. Bagaimana Serbia boleh mewarisi senjata-senjata kerajaan sebelum tu. Sebelum berpecah. Jadi, bila berlaku, makna kata insiden di Bosnia, orang Serbia ni dia seksa orang Bosnia ni sampai orang semua heran. Orang heran macam mana dia orang tergamak, bunuh, bakar jiran-jiran dia. Dan kan mereka berjiran dia ni. Dia tak tahu orang tu Islam, tak Islam, dia buang pakaian. Dia tengok tak berkhatan, dia bunuh, dia tembak. Buat macam-macam tuan. Jiran-jiran dia rogol. Isteri jiran dia, anak gadis jiran dia tergamak buat. Orang buat kajian tuan-tuan, rupa-rupanya setahun sebelum insiden tu, tentera Serbia ni dilatih di Israel. Dilatih di Israel tuan-tuan. Setahun dia balik tu, bila berlaku perang, dia hilang dah kewarasan. Dia tergamak buat jiran-jiran dia dengan perkara yang orang luar jangkaan pemikiran orang. Yang saya bimbang tuan-tuan, tentera Singapura ni dilatih oleh Israel bukan setahun. Sejak tahun 93. Tahun 63. Sampai sekarang dah berapa puluh tahun. Kalau tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala, kita pun tak tahu nak jadi apa Malaysia ni. Dia punya senjata semua lengkap. Hebat-hebat, canggih-canggih semua. Kita apa sangat? Kalau jadi apa-apa kat kita tuan-tuan, saya tak tahulah apa nak jadi kat kita. Baik itu tuan-tuan, apa yang berlaku di hadapan kita tolong ambil iktibar. Ambil pengajaran. Tengok Hamas. Sebelum Hamas ada Al-Fatah. Pimpinan Yasir Arafat. Al-Fatah berjuang atas jalan sekularisme. Dia dibantu oleh tuan-tuan sekalian seluruh negara Arab dengan bantuan persenjataan. Dia tak mampu berdepan dengan Israel. Akhirnya dia lari meninggalkan senjata. Al-Fatah ni lari tinggal senjata. Al-Fatah ke Al-Bangkok. Dia tak macam Hamas. Dia asas dengan akidah. Dengan semangat mati syahid. Dengan berjuang kerana agama Allah. Daripada ketui batu sekarang dah bertukar jadi tuan-tuan cabaran yang terbesar kepada Israel sekarang. Menjadi pengajaran kepada kita. Mesti dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum diberi kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Dengan sebab Islam kita kuat. Jalan lain tak ada tuan-tuan. Ambil pengajaran apa yang berlaku tuan-tuan di Palestin. Ambil sikit pengajaran. Jangan kita lalai sangat. Kalau peperangan ini melibatkan seluruh tuan-tuan sekalian, apa yang kita lihat, China dah main hantar kapal dia, Rusia dah hantar kapal dia. Yang belah sana Amerika pun hantar, Jerman semua, Barat semua. Kalau jadi betul-betul dia akan jadi perang dunia ketiga. Bila berlaku perang dunia ketiga, kita tak boleh kata kita tak terlibat. Kita pun akan kena. Masa tu duit banyak di bank pun dia tak boleh pakai tuan-tuan. Kenderaan mewah kita tak ada guna dah. Rumah ladang kita, apa semua yang kita miliki dah tak ada apa dah. Selamat tinggal pada keamanan. Lepas tu ruhara lah sampai bila-bila. Jangan tuan-tuan, ya, mesti ada asal aman sangat, seronok. Masjid ke mana, ibadat ke mana, Quran ke mana, zikir ke mana. Jangan. Hati kena biasa takut, bimbang.
minta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku ni. Kemungkinan kalau tak boleh selesai dengan elok, kan, dia akan melibatkan perang dunia ketiga. Dia akan jadi macam-macam lah. Kita pun tak tahu apa nak akan berlaku. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Masya Allah. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudiannya bahwasanya Nuh. Kemudian bahwasanya Adam, cerita Adam. Ada hampir dah. Ya. Zuriatnya. Itu dia. Kemudian bahwasanya Nuh. Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh. Syekh Al-Mursalin alaihissalam. Yang menanggung dia dalam pekerjaan agamanya. Barang yang diihtimalkan. Mana tiada berkata ia melainkan satu kalimah wahidah. Atas jalan yang lain daripada jalannya yang disuruh. Tiba-tiba serunya dengan firmannya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmin. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Maka jangan kamu minta akan daku barang yang tiada bagimu ilmu dengan dia. Bahwasanya aku takut akan takut akan dikau daripada orang yang jahil. Hingga diriwayatkan pada setengah daripada akhbar bahwasanya ia tiada diangkatkan kepalanya kepada langit. Malu makna kata ia daripada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Itu cerita Nabi Nuh, tuan-tuan. Dia bukan siapa, anak dia tak mau naik kapal. Anak dia kata apa, aku naik bukit. Ayak tak sampai, tiba-tiba ayak naik, tuan-tuan. Sampai bukit, nak tenggelamkan anak dia. Bagai ayah boleh tengok anak tenggelam, merayu pada Tuhan. Ya Allah, Tuanku. Dia anak aku. Tuhan kata aku tak lah doa. Tapi dia kapiak. Tak mau ikut cakap. Allah tegur dia gitu, malu. Hingga Allah kata apa? Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau tanya aku pada barang yang tiada bagi kau pengetahuan. Inni aizuka an takuna minal jahilin. Aku pertakutkan kau wahai Nuh bahawa takut-takut kau jadi di kalangan orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh macam tu. Nabi kita pun kena tegur. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, tuan-tuan sekalian, kepada pembesar-pembesar Quraisy. Nabi duk layan pembesar Quraisy dengan harapan kalau mereka ni semua masuk Islam, kerja kita jadi mudah. Kerana dia ramai pengikut, pembesar ni ramai pengikut. Dengar Nabi duk ceramah dekat puak Quraisy tu. Mai Abdullah Ibn Maktum, dia mata buta, dia kan tahu apa. Dia tanya Nabi. Nabi tengah duk cakap, dia pergi tanya Nabi. Nabi bermasam muka. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasam muka lah engkau Muhammad bila datang orang buta. Teguran Allah kepada Nabi. Nabi pun kena tegur. Bukanlah Nabi buat silap dah. Itu Allah nak ajak kita. Dalam kita menyampaikan dakwah, jangan duk layan orang tertentu je. Kita pergi mengajak dia bagi duit lebih, situ kita duk tumpu. Orang yang nak bagi duit sikit tak pergi. Nu kampung-kampung nu bagi 5-60 ringgit tak mau pergi langsung dah. Pergi sekali tu tak pergi. Di pekan-pekan ni bagi 200-300, 400-500, ulang pergi situ. Jangan macam tu. Ini Allah tegur. Nabi dia pun Allah tegur. Tambahlah kita bukan Nabi. Ambil perhatian. Itu aja. Dalam menyampaikan dakwah, jangan pilih harta benda dunia. Buat kerana Allah. Ad-dalu alal khairi kafa'ili.
Orang yang menunjukkan jalan kebaikan. Kalau orang buat, dia buat macam dia buat. Kita cerita ke orang kelebihan semayang tahajud. Dia semayang tahajud, kita dapat pahala macam dia. Dalam kita mengajak 10 orang, 2-3 orang beramal, besar pahala dia. Bukan nilai 200-300. Jangan letakkan dunia di hadapan. Tak boleh. Itu teguran Allah. Allah tegur Nabi-Nya untuk memberi pengajaran kepada kita. Cerita dia macam tu. Begitulah Allah menegur pada Nabi Nuh alaihissalam. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Maka jangan engkau minta akan aku barang yang tiada bagimu ilmu dengan dia. Bahwasanya aku takut akan engkau daripada orang yang jahilin. Jangan jadi orang jahil. Aku bimbang engkau jadi orang jahil. Tak faham. Hingga diuraikan pada setengah daripada akhbar. Pada hadis. Bahwasanya ia Nabi Nuh tiada diangkatkan kepalanya ke langit. Malu daripada Allah Ta'ala 40 tahun. Tak angkat kepala kata. Jalan tunduk Nabi Nuh. 40 tahun tak angkat kepala. Malu kat Tuhan. Sebab minta, ya Allah anak aku. Tu yang dia cakap. Tuhan teguk dia. Oh, malu. Jadi itulah di antara tuan-tuan muamalah Tuhan. Dengan orang yang kuat ibadat macam Azazil. Dan macam orang yang Allah cipta sendiri dengan tangannya. Nabi Adam. Nabi Nuh AS. Ini teguran-teguran Allah. Menakutkan kita. Tambahlah kita ni bukan Nabi. Bukan ahli ibadat. Tak tahu mana pun. Jadi kita bimbang dan takut nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Bila kita ingat muamalah Allah dengan hamba-hamba dia ni. Timbulkan sedikit ketakutan di hati kita. Nak buat benda-benda yang tak elok insyaAllah. Itu yang kedua insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberilah kita pengajaran. Ataupun makna kata iktibar di atas apa yang berlaku di sekeliling kita insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk berdoa pada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Apa yang Allah muamalah dengan mereka itu memanglah tuan-tuan kalau kita tengok tak tergamuk. Saya bila nak buka Facebook tu jadi tak tergamuk. Tadi ni saya buka tengok budak, 2 orang budak lelaki. Ni kena bom apa tak tahulah kaki dia tu. Riau sakit. Betul tengok pula budak tu. Pak dia dah mati dah. Duduk korek bata cari mak dah. Mak dia duduk dalam timbunan bata-bata tu. Kena hempak beli bata tu. Aduh. Seorang bapak pula duduk dukung anak pergi hospital. Tangan dah putih. Pergi hospital. Hospital pula doktor pun habis kena. Kena bom, kena apa. Aduh. Sengsara lah kita tengok. Tapi walaupun tentulah ada hikmah tuan-tuan. Yang Allah sebut makna kata dalam Al-Quranul Karim. وَلِيَعْلَمَ allazina amanu. Supaya Allah nak buktikan siapa sebenarnya yang beriman. Mereka buktikan mereka beriman tuan-tuan sekalian dengan perjuangan dan jihad yang cukup hebat. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Allah nak jadikan mereka sebagai syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Kita tuan-tuan dengar cerita lama-lama dulu tu. Cerita zaman Nabi. Kehebatan orang dulu-dulu. Tentang peperangan jihad mereka itu. Kita dengar cerita. Tapi hari ini kita tengok dengan mata kepala kita. Kita buka Facebook, kita nampak cerita. Bagaimana seorang perempuan menangis. Orang tanya dia kenapa menangis. Aku mandul, dia kata. Aku mandul, aku tak ada anak, dia kata. Dia menyesal, dia tak ada anak. Nak korbankan untuk perjuangan Islam di Palestin ni. Waduh. Saya ingat cerita dulu je. Dulu kita baca cerita. Dia ni ada 3 anak. 2 anak dewasa. Dia suruh anak dia pergi perang dengan Rasulullah. Hari yang pertama peperangan, abang mati. Rasulullah kirim sahabat dia bagi tahu kat mak dia, anak sulung dia mati.
Dia senyum. Terima kasih bagi tahu. Sambil senyum. Esok orang main hantar lagi. Rasulullah hantar lagi sahabat bagi tahu. Anak nombor 2 mati. Dia sebut anak nombor 2 mati, dia menangis. Dia ada 3 anak. Anak yang kecil duduk dalam buayan lagi tu. Duduk masih menyusu. Sahabat ni balik bagi tahu Rasulullah. Bagi tahu yang pertama kemarin dia senyum. Bagi tahu kedua mati menangis. Tiba-tiba tuan-tuan, perempuan tu datang. Duk dukung anak dia yang kecil tu. Mai jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa ibu? Kami bagi tahu anakmu yang pertama mati, kau senyum. Bagi tahu anakmu kedua mati, kenapa kau menangis? Aku senyum pasal aku ada lagi anak. Untuk aku sumbang untuk Islam. Tapi bila bagi tahu anakku yang kedua mati, aku dah tak ada anak. Yang ni aku duduk menangis ni. Menangis ketika Islam memerlukan tenaga anak muda, aku tak boleh bagi sumbangan dia kata. Tapi aku tak kecewa dia kata, aku masih ada satu lagi anak. Ambil anak aku ni ya Rasulullah. Dia kata nak buat apa budak kecil? Ada orang nak panah kau, letak kat dada. Jadi perisai dia kata, aku rela anak aku mati daripada engkau wafat ya Rasulullah. Ni cerita dulu. Hari ni ramai wanita-wanita yang tak ada anak menangis tuan. Kerana tak bagi sumbangan, tak boleh bagi sumbangan kepada perjuangan di Palestin. Masya Allah, hebat. Allah bagi kita lihat hari ni. Kalau kita tengok, orang Palestin lah sekarang ni yang banyak, yang paling banyak menjadi syuhada di muka bumi Allah sekarang ni tuan. Ada berita yang sampai kita buka dalam Facebook. Hari ni Gaza bau harum. Patutnya bila mati sampai 7-8 ribu mati, dia bau busuk. Biasanya macam tu. Tapi dia tak jadi busuk, jadi harum. Semerbak, wangi. Saya bila berlaku benda ni, saya teringat apa yang berlaku di Memali. Ini cerita betul tuan-tuan, pengalaman saya. Saya apabila bebas tahanan ISA tahun 1993. Itu bebas sepenuh. Saya dijemput untuk beri kuliah di Memali. Setiap bulan saya pergi Memali. Satu hari tuan, lepas kuliah maghrib, lepas isyak, tengah makan, bersembang lah. Seorang daripada mereka tu cerita kat saya, Ustaz, ada benda pelik berlaku sehari dua ni Ustaz, di Memali. Saya kata apa dia? Dia bawa saya pergi rumah dia. Bawa pergi rumah dia, bawa masuk satu bilik. Buka je pintu bilik tuan, bau harum. Kita tak tahu bau apa, dia ambil kain serban tuan. Di serban tu penuh dengan darah. Dan ada ketul-ketul daging. Kalau cium, cukup wangi. Saya kata, ni darah apa? Cerita macam ni Ustaz. Saya adalah orang yang paling dekat dengan Ustaz Ibrahim masa pertempuran tersebut. Jadi tengah duk berperang semua lah, kena tembak lah, kena apa lah. Kemudian saya kena tangkap. Dibawa pergi kem tahanan ke Muntin. Bila saya bebas, dia kata, satu orang pelajar pondok Tarik Panjang, pondok Lanai, dia jumpa saya membawa selai serban. Dia kata, ni serban siapa? Saya tengok, saya kenal ni serban saya. Serban tu saya pakai ketika pertempuran tersebut. Serban tu penuh dengan darah. Dan ketul-ketul daging mungkin kena tembak. Badan kena tembak apa semua. Cebisan-cebisan daging dua ada atas serban tu. Saya ambil serban tu, dia kata, terbubuh bawah. Kalau orang belah Kedah panggil gelegak. Gelegak rumah. Rumah kita kan rumah kampung ni tinggi kan, bau gelegak tu. Tapi masa saya pergi tu, rumah dia tu dah jadi, di bawah tu dia pasang dinding, dia pasang simen. Dia pasang lampu semualah. Lepas tu dia kata, satu hari Ustaz, 10 tahun lebih lepas tu, di rumah saya bau wangi, harum. Kami cari, tak tahu di mana bau itu. Hinggalah satu hari, saya duduk sapu sampah di bawah tu, duduk sapu bawah tu, rumah tu, tingkat bawah tu.
Kita cium wangi tu, kita nampak serban yang sebuh 10 tahun dulu. Rupanya bau wangi itu datang pada serban tersebut. Saya cium sendiri tuan-tuan dengan ni. Sendiri saya cium. Terutama yang paling wangi, cebisan-cebisan daging tu. Itu cukup wangi juga. Tengok dalam kitab tuan-tuan memang ada hadis. Nabi kata di akhirat besok, darah para syuhada baunya macam bau kasturi. Mungkin Allah tak nak tajalikan di dunia ni, belum kiamat lagi. Allah nak tunjuk bahawasanya serban tersebut tuan-tuan, baunya cukup harum. Ada seorang pegawai pemerintah, sebuah kapal. Masa tu kapal yang terbesar, tu tentera Laut Lumut. Saya tak mau dedahkan nama sahabat pemerintah tu. Saya tahulah, tapi saya tak mau cerita. Dia ni pergi melawat kubur para syuhada di Parit Panjang. Ramai-ramai yang pergi tu tuan-tuan buat tahlil. Orang lain tak bau apa, dia seorang yang bau wangi. Lepas tu dia pergi ziarah memali, orang bawa dia pergi ke jumpa serban tadi. Dia menangis macam budak tuan. Dia kata bau inilah yang aku tercium di kubur syuhada tadi. Dia kata. Inilah tuan-tuan sekalian, Allah nak tunjuk pada kita bahawasanya hari ini Allah anugerahkan kepada orang Palestin menjadi orang yang paling ramai, makna kata menerima pangkat syuhada yang amat tinggi. Saya tengok dalam Facebook malam, ada satu orang dedahkan, dia mendapat keping surat daripada poket seorang tuan-tuan sekalian Brigid Al-Qassam. Sebelum dia mati ditembak, dalam poket dia ada sekeping kertas. Dia tulis, kemungkinan dia kata orang yang baca kertas ni mendapati aku sudah tidak ada di dunia ni, dia kata. Mungkin aku syahid, dia kata. Jangan kata aku ni mati, kerana aku tak akan mati, melainkan aku hidup bersama Tuhanku. Dia baca ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati dalam berjuang di jalan Allah itu mati. Mereka tak mati. Bal ahya'un, tapi mereka hidup. Mereka dapat rezeki di situ Tuhan mereka. Tuan-tuan, mati syahid ni mati yang cukup mulia tuan-tuan. Pertama, dia tak jumpa sakaratul maut. Lain pada orang mati syahid memang sakit tuan-tuan. Inna lil mauti sakarat. Mati ni sakit kata Rasulullah. Tapi orang mati syahid tak sakit. Keluar saja roh daripada badan dia, rohnya terus masuk termolok burung hijau. Burung ni akan berkelewar tuan-tuan, akan berkelewar dalam apa ni, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada soalan muka nakir, tak ada seksa kubur, padang mahsyar. Dia melintas sirat macam kilat menyambar tuan. Sebab itulah mereka di Palestin sedang memburu syahid, memburu sebagai syuhada. Syuhada ni, syahid ni di bibir mereka hari tuan, masya-Allah. Bahagia hidup mereka tuan-tuan. Memang kita lihat pada zahir, masya-Allah, derita mereka ini. Tapi pada hakikatnya mereka pilihan Allah. Tentera-tentera Allah yang dipilih oleh Allah. Yang mana hari ini orang ramai kata Israel ni kuat. Tapi mereka buktikan bahawasanya Israel ni tak sekuat mana. Dia cuma mengharapkan bantuan Amerika. Bagi orang beriman, dia tak kira Amerika ke Israel ke. Yang kuat hanya Allah Ta'ala. La qudrata illallah. Tiada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu realiti tuan-tuan hari ini. Alhamdulillah. Kalau dulu mereka boleh katakan keseorangan, tapi hari ini kita tengok dah ramai menyertai gerakan mereka. Terutamanya Hizbullah daripada Lubnan. Lubnan negeri kecil ya tuan-tuan. Bukan negeri besar macam Malaysia ni, dia kecil daripada Malaysia, tapi berani nak mampu. Boleh lawat Israel. Iran, Masya Allah. Sahabat kita Yaman datang tuan-tuan membantu. Gitu juga sahabat kita daripada Bosnia. Bosnia pun membantu. Dan arahan oleh Putin, Rusia punya pemimpin,
mengarahkan orang Islam, tentera-tentera Rusia yang beragama Islam datang mana kita ke Israel membantu umat Islam di Palestin. Masya Allah. Pakistan pun dah menggerakkan tenteranya. Indonesia pun tengok cerita api. Malaysia tak tahu lagi bila. Orang isteri saya tanya, abang nak pergi tak? Aku boleh pergi. Tapi aku jaga orang, kau orang jaga aku. Pergi Palestin, dia apa pula duduk kena jaga aku. Jalan tak larat. Tapi hati itu Tuhan saja yang tahu. Masya Allah. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala insya-Allah. Kita kirimkan doa. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah datangkan pertolongannya pada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Banyak cerita-cerita yang sampai tuan-tuan. Menyebabkan Israel berundur pada Gaza. Dia dah masuk apa jam dia berundur. Dia kira dia nak lanjut habis. 2-3 jam terpaksa berundur. Banyak cerita-cerita tuan-tuan. Mereka menyangka Brigade Al-Qassam. Brigade Al-Qassam dia pakai baju hijau. Dia keluar mengejut. Dia hilang pun mengejut. Tapi ni tuan-tuan sekalian, ni warna putih. Tembak tak lut. Peluru kena tapi tak lut. Mungkin itulah tentera-tentera Allah. Wala ya'lamuna wa ma ya'lamuna illallah. Siapa pun tidak tahu makna kata bilangan tentera-tentera Allah. Yakni tentera-tentera Allah, malaikat Allah. Melainkan hanya yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Karena siapa tahu bilangan tentera-tentera Allah. Melainkan Allah saja yang tahu. Ada satu kes diceritakan tuan-tuan sekalian. Daripada dalam duk kendali peluru berpandu nak hantar ke Israel ni, 6 biji ada. Tiba-tiba sebiji meluncur dengan sendiri. Belum dipetik Swiss, dia keluar sendiri. Dia pergi keluar. Lepas tu, kira-kira dia ada 6 biji juga. Patutnya dah ada keluar satu, tinggal 5. Dah, tinggal 6 juga. Mana yang satu tu apa dia tak tahu. Banyaklah pertolongan-pertolongan Allah yang telah sampai ke bumi Palestin. InsyaAllah tuan-tuan berdoa, yakin pada pertolongan Allah. Kalau kita makna ni minta bagi sumbangan, pihak masjid apa semua, kita bagilah tuan-tuan cakap yang kita mampu. InsyaAllah bantu cara-cara kita di bumi Palestin insyaAllah. Kita di sini bersiap sedia. Jangan lalai sangat. Ya, jangan duk apa kita kata duk buat benda-benda tak elok. Ini orang Palestin duk menangis sana, sini duk bergencok, berjoget. Apakah benda pun tak tahu. Kita simpati dengan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin insyaAllah. Akhir sekali sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah datangkan pertolongan pada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana minal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa fariq jam'ahum wa shatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.